Jangan tipu orang. Berusaha, rajin. Yang menentukan kejayaan kita Allah Ta'ala. Kita hanya perlu berusaha je. Bukan usaha kita yang menjayakan kita. Allah Ta'ala yang menjayakan kita. Tapi syarat untuk berjaya adalah usaha. Dia boleh bagi inspirasi untuk kita lah. Baik saudara, kita akan terus ke segmen Icon Base seperti mana yang dikongsikan di awal rancangan tadi. Emas cukup sinonim dengan wanita sebagai perhiasan diri, apatah lagi menjelang musim perayaan seperti Aidilfitri. Industri berkenaan semakin berkembang di negara ini, mengambil kira potensi dan permintaannya dengan menyaksikan semakin ramai usahawan menceburi perniagaan berasaskan emas. Icon Base bulan ini berkongsi kisah pemilik emas Anwar bersama rakan pengacara Izamil Nasir. Setiap wanita, bukan sahaja sebagai pilihan perhiasan dan tradisi sesuatu bangsa, emas juga menjadi instrumen penting dalam mengangkat kuasa beli orang ramai untuk tempoh jangka masa panjang. Siapakah ikon BIS untuk bulan ini? Jom kita saksikan siapakah beliau. Wanita kena pakai emas. Wanita kena pakai emas molek sebab nak kawal diri dia. Kenapa lelaki tak boleh pakai emas? Kerana emas ini mengurangkan syahwat nafsu. Lelaki ni kurang dah, tiba-tiba pakai emas dia akan jadi kehodang lagi. Maka wanita ni dia kuat, maka dia kena pakai emas untuk kontrol nafsu dia tidak terlalu kuat. Jangan tipu orang. Berusaha, rajin. Yang menentukan kejayaan kita Allah Ta'ala. Kita hanya perlu berusaha je. Bukan usaha kita yang menjayakan kita. Allah Ta'ala yang menjayakan kita. Tapi syarat untuk berjaya adalah usaha. Pandangan tentang Cik Anwar ni selalu ambil berat dekat stas-stas, selalu dia boleh bagi inspirasi untuk kita lah, bagi contoh untuk kita bekerja. Dia okey lah, bagus lah sebab dia jaga staf apa semua, dia baik lah. Cik Anwar ni dia sangat pemurah, peramah, dia juga sangat teliti, sangat tegas sebab kerja. Beliau seorang yang mudah berurusan dengan beliau. Senanglah kita nak berurusan dengan dia. Mungkin Cik Anwar boleh kongsikan latar belakang pendidikan ataupun kerjaya dari si keluarga sebelum berniaga. Nama saya Muhammad Qurra Anwar bin Muhammad Nur, berasal daripada Tanah Merah dan menetap di Kuala Besut, Terengganu. Sekolah awal di Sekolah Kebahasaan Kampung Naka dan sekolah menengah di Kuala Besut dan lanjut ke Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Di kampung biasa orang panggil sulung. Anak sulung dia panggil Su, tapi di selepas pergi ke universiti semua kenal dengan nama Anwar lah sampai ke sekarang. Sampai saya buka perniagaan pun kedai Mas Anwar. Bermula buka perniagaan 2004 sehingga sekarang lah. Sampai sekarang kita hampir 20 biji lah, 19 biji, dan dalam perancangan banyak lagi lah yang akan buka dalam masa terdekat. Untuk pengetahuan lah, semualah. Saya ni sebenarnya daripada sekolah rendah lagi dah berniaga dah. Berniaga pelbagai lah. Sampai ke orang Kelantan biasalah kan. Jual kopo, jual budu, jual macam-macam lah. Sehinggalah ke peringkat universiti. Di sekolah pun saya pun berniaga. Di universiti pun saya berniaga. Macam-macam lah, makanan-makanan segera lah apa kan. Sehinggalah saya tamat pengajian peringkat degree. Saya bekerja dengan kawan lah di satu
Kedah Emas untuk saya ambil pengalaman. Dan memang niat saya saya minat berniaga. Saya ditawarkan juga untuk kerja kerajaan. Tapi saya minat dalam bidang perniagaan, saya terus juga cari dalam pengalaman dalam perniagaan, terutamanya saya minat fashion. Jadi dari situlah saya mula berminat dengan bidang perniagaan emas apabila saya bekerja dengan kawan. Pernah atau tidak Encik Anwar berhadapan dengan persepsi yang tidak menarik, negatif tentang diri Encik Anwar? Bagaimana pula Encik Anwar berhadapan dengan situasi itu? Persepsi yang tidak baik tu kelemahan saya lah sebenarnya. Sebab saya daripada kampung, orang susah. Jadi memang pandangan apabila kita berniaga emas terutamanya, jadi saya bawa karakter orang kampung susah dalam bidang ni, berhadapan dengan kadang-kadang dengan peniaga-peniaga, supplier. Jadi memang kita nampak macam confident tu, salesman ke ataupun para peniaga lain tu masa mulanya tu sangat rendah. Jadi untuk saya nasihatkanlah kepada semua-semua yang terutamanya untuk mulakan perniagaan, kita kena paling utama sekali ilmu dan keyakinan diri. Macam saya dulu memang keyakinan, sebab kita orang kampung, keyakinan diri, bolehkah aku nak buat apa yang kita buat dulu. Jadi daripada saya bekerja dengan kawan tu, saya cuba tingkatkan ilmu dalam bidang emas ni. Saya cari sendiri, sebab saya bermula dengan saya, bukan dengan ayah, bukan diwarisi. Saya yang mencetus perniagaan ni. Jadi saya kena bermula daripada bawah lagi. Daripada jual rumah ke rumah, bermula dengan modal yang kecil, 2,000 lebih je, bermula daripada bawah. Orang kata merangkak lah, naik ke naik, sehingga ke pada peringkat personality pun kita kena, kalau saya lah, kena ubah juga untuk kebaikan lah. Personality bukan kita tidak menjadi diri sendiri, tetapi kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dari segi semua aspek, paling penting ilmu lah. Dalam bidang apa yang kita masuk, perniagaan kita, apa yang kita nak ceburi, memang kita kena tambah ilmu dalam bidang yang apa yang kita nak buat. Apa sebenarnya yang mendorong Encik Anwar untuk memulakan perniagaan emas? Kenapa emas? Pertama, kerana saya berminat tu kerana saya bekerja dengan kawan. Apabila bekerja tu, minat tu datang. Minat tu datang sebab pertama, emas ni satu aset pelaburan yang sangat bagus. Susuk nilai yang paling kurang sekali. Jadi daripada situ saya tengok, kenapa aku tak berniaga benda ni? Sebab kita berniaga emas ni, kerugiannya paling minimal sebenarnya, sebab dia susuk nilai yang paling rendah. Jadi saya bermula, saya fikir start mula daripada bawah, daripada kecil-kecil. Jadi kita tak, masa tu saya bekerja pun saya start daripada bawah. Jadi dengan emas tu saya boleh tambah sedikit, walau sedikit. Keuntungan bidang emas ni sebenarnya bukan besar, tetapi susuk nilai dia dan kerugian dia untuk risiko terlalu rendah, jadi kita boleh naik walaupun sedikit demi sedikit, tapi saya mengambil masa hampir 20 tahun. Tapi kalau secara tidak formal, tak buka kedai lagi, dah bermula 21 tahun lagi. Saya habis universiti tu terus 2001 tu dah buat dah sedikit demi sedikit. Jadi untuk yang kat luar sana, jangan terutama masa sekarang COVID, yang kita dilanda COVID hampir 3 tahun, banyak yang dugaan semua dapat tahu dalam bidang perniagaan. Malah ada yang ramai nak buka sekarang, nampak bidang emas ni bagus, alhamdulillah. Saya sokong semua tu, tapi jangan terlalu gopoh, jangan terlalu, orang kata, terlalu berani. Buat secara perlahan-lahan, insya-Allah tak apa. Kita perlahan-lahan naik, tak ada masalah, masa ada, insya-Allah. Bagaimana sokongan isteri dan keluarga sebelum Encik Anwar memulakan perniagaan, dan juga sekarang ni macam mana pula sokongan yang diberikan? Pada peringkat awal, memang ayah sendiri pun
tanya banyak kali nak buat kedai emas ni sebab kemampuan keluarga memang asal ayah pun nelayan, bekerja menjual ikan, menjadi ikan, dan kemampuan kita tahu sangat kurang. Pernah kawan bersuara lah, dia kata buat suatu baju sendiri. Maksud masa tu saya memang untuk buka kedai emas ni tidak mampulah. Tapi bagi orang yang kat luar sana, kemampuan ni bukan bergantung kepada modal. Modal yang bagi saya ni, modal ni banyak. Untuk berniaga ni modal boleh banyak pecahan. Ilmu dah satu modal yang besar. Masa pun kita boleh luangkan masa, fikiran kita dah satu modal yang besar. Dan kita orang yang rajin berusaha, tu dah satu modal yang besar. Jadi walaupun dengan modal yang kecil, tapi saya ada tenaga, usaha yang besar, boleh. Jadi yang mana ada kat luar sana tu yang ingin berniaga, jangan risau sangat. Jangan betul dia, saya ambil positif yang dia cakap. Nak berniaga, ukur baju sendiri. Okey, tak apa, saya ambil apa? Modal yang kecil, buat cara kecil. Jangan kalau kita duk bawa modal, kalaulah aku ada ini, kalaulah aku ada itu, sampai bila kita tak dapat. Jadi apa yang kita ada tu, sedikit tu. Jadi ayah cakap, okey, kalau hang dah fikir macam ni, tak apa. Dia cakap, ayah saya bagi satu patah perkataan yang saya sampaikan kepada semua yang saya kenal. Dia cakap satu saja, jangan tipu orang, berusaha, rajin. Yang menentukan kejayaan kita Allah Ta'ala. Kita hanya perlu berusaha je. Bukan usaha kita yang menjayakan kita, Allah Ta'ala yang menjaya kita. Tapi syarat untuk berjaya adalah usaha. Jadi buat je lah. Jangan tipu orang, buat usaha, insya-Allah. Yakin situ lah. Jadi saya pun dengan modal kecil, saya tak fikir tak apalah, Allah Ta'ala nak letak aku di mana. Yakin kita dengan Allah Ta'ala. Okey, kalau Allah Ta'ala aku bagi jaya, insya-Allah. Alhamdulillah. Aku minta selalu dengan dia. Alhamdulillah lah. Ayah pada mulanya agak sukarlah sebab saya pun ada degree. Dia kata kenapa tidak bekerja kerajaan. Wife pun degree. Dia kata dua-dua ni semua tak kerja. Kenapa dua-dua dapat tawaran pekerjaan? Kenapa tak pergi kerja gaji yang saya kerja dulu baru gaji 600 je satu bulan. Daripada kerja dapat 2,000 lebih. Dengan wife bekerja dua-dua pun dapat mungkin 4-5,000, tapi saya pergi kerja 600 je. Masa tu saya seorang, tapi saya dah nekat untuk mencari ilmu. Bagaimana pula dengan cabaran? Semestinya ada cabaran. Apa cabaran yang dihadapi untuk memulakan perniagaan berasaskan emas? Bagi saya, kalau sebut perniagaan lah, semua ada cabaran. Bukan kata emas, apa saja yang di luar sana yang berniaga banyaklah cabaran. Tapi dalam bidang emas ni, of course, cabaran yang terbesar adalah kapital. Sebab dia emas kan, nilai dia yang tinggi. Kita buat apa yang kita mampu sebenarnya. Itu yang saya tekankan. Jangan kita buat suatu benda yang sampai membebankan kita. Buat apa yang kita mampu dan minta dengan Allah Ta'ala. Pertama, kita hendak berusaha je. Dalam perniagaan ni, utama adalah kapital lah. Jadi kita usaha. Usaha demi usaha, sabar. InsyaAllah kita boleh mengatasi masalah kapital tu. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja yang mahir. Ini memang kita orang Melayu kita memang sini memang terlalu banyaklah gate dia. Terlalu banyak untuk kita dapatkan tenaga yang mahir ni. Terlalu banyak yang kita perlu masa. Jadi dari situlah sehingga ke sekarang 20 tahun kita mendidik adik-adik, anak-anak yang duk bekerja dengan kita ni untuk sampai satu peringkat mahir. Untuk layan customer, untuk tahu bidang emas, untuk apa, personality dan juga mentality mereka untuk menceburi bidang perniagaan ni. Sebab yang bekerja tu yang memberi impact yang pertama, gambaran kepada perniagaan kita. Dan yang ketiga adalah kita orang Melayu sendirilah. Sebelum ni, masa saya masuk tu, emas ni banyak dimonopoli oleh orang Cina lah. Dan masa saya masuk pun dengan karakter saya, orang kata, awak jual emas ke ni?
keyakinan orang kepada saya sendiri masa tu untuk emas ke bukan emas ni. Jadi saya bagi tahu lah. Masa tu lah keyakinan tu lah amat suka masa tu untuk mendapatkan bahawasanya kita pun boleh untuk meniaga emas, untuk buat yang terbaik untuk sampai ke satu peringkat sekarang. Apa perubahan yang Cik Anwar bawa dalam perniagaan Cik Anwar sendiri supaya kekal relevan, supaya kekal berdaya saing dalam bidang perniagaan? Memanglah dunia sekarang ni, IT ni, media sosial ni kunci orang kata kejayaan. Orang nak berjaya ni mesti kena buat TikTok lah, apalah, macam-macam. Tetapi itu adalah salah satu cara. Tetapi untuk berjaya ni banyak lagi. Malah macam saya tak ada telefon, saya boleh berhubung dengan kawan-kawan apa semua. Saya dah memang ada PA lah yang menguruskan urusan saya apabila orang telefon, kawan-kawan telefon, malah company telefon dia akan uruskan dan saya akan bercakap. Jadi benda saya nak fokus. Insan lain yang beri galakan kepada saya, adik-adik yang sangat membantu saya kepada isteri, adik-adik dan kawan-kawan. Sangat membantulah untuk memberi galakan dan beri semangat kepada saya, dan juga orang yang selalu menyokong saya hari-hari, yang membantu saya hari-hari sampai hari ini, pekerja saya. Pekerja yang setia bagi saya, yang amanah. Mas Anwar, saya seronok kerana konsep saya dalam perniagaan dengan staf saya adalah satu keluarga. Mereka merupakan saudara saya, adik-beradik saya. Jadi kami saling membantu. Sebenarnya saya bos pun mereka yang bantu. Bagi semangat kadang-kadang, okey bos, tak apa. Kita sama-sama tolong. Sampai kadang-kadang sampai ke malam buat kerja ni. Mereka pun sanggup. Saya kata, dah buat, tak apa bos. Kita buat sampai habis hari ni. Jadi mereka yang banyak kadang-kadang pekerja yang memberi semangat kepada saya, yang banyak membantu saya sebenarnya. Selain pada adik-adik dan juga yang lain itu adalah pekerja. Banyak sebenarnya perubahan. Bukan kepada perniagaan saya juga. Sebenarnya pada sektor peniaga emas itu sendiri. Dalam perniagaan saya, sebelum ni kedai emas tak ada playground, tempat main budak-budak. Mas Anwar pertama yang buat playground, tempat main budak-budak, malah tempat solat, asing laki perempuan, tandas kami sediakan juga. Malah kebanyakan semua kedai kita makan pun ada, minum pun ada. Jadi banyak benda yang kami buat sebenarnya untuk memberi keselesaan untuk kita bersaing. Pada pandangan Encik Anwar, apa potensi yang perlu ada dalam setiap diri keluarga Malaysia untuk bergelar seorang ahli perniagaan yang berjaya? Untuk berjaya dalam satu perniagaan, kena fokus. Paling penting fokus dengan apa yang kita buat. Setiap apa yang kita berniaga, tak semestinya emas. Apa saja bidang perniagaan bagi saya yang diceburi, fokus dahulu kepada satu ni. Dari semua aspek. Dari segi kewangan, pekerja apa semua. Fokus, dan apabila selesai pada satu ni, dah boleh berjaya, okey, barulah boleh kepada peringkat yang seterusnya, nak buka benda lain, kedai lain ke apa semua. Akhir sekali, mungkin nasihat yang mungkin Encik Anwar boleh berikan kepada keluarga Malaysia yang ingin berjaya sebagai seorang ahli perniagaan seperti Encik Anwar. Melakukan kesalahan tak masalah sebab kita manusia. Tetapi kita minta maaf dan buat yang lagi baik. Yang tu kunci kejayaan kita. Sebenarnya komplain dan juga teguran daripada rakan dan juga daripada pelanggan sebenarnya membantu kita berjaya. Jangan ambil negatif. Mereka inilah yang menjayakan kita sebenarnya. Terima kasih kepada mereka. Bersama-sama kita untuk Icon Biz bulan ini. Nantikan siapakah agaknya Icon Biz bulan harapan bersama saya Izam Nasir untuk Biz Malaysia.
Baik saudara, segmen Ikon Biz itu tadi menutup Biz Malaysia edisi 28 April 2022. Terus amalkan kawalan kendiri walaupun negara dalam fasa peralihan endemik. Lindung diri, lindung semua. Saya Kamal Hafiz Ruslan, salam keluarga Malaysia dan kita jumpa lagi.